Okey, baik, kita sambung yang seterusnya. Usaha pemeliharaan. Okey, yang seterusnya adalah melalui kempen kesedaran. Okey, kempen-kempen kesedaran yang pernah dijalankan. Yang pertama adalah kempen Save the Day. Okey, ataupun yang kita lihat sebelum tu, kempen ni tujuannya adalah untuk memberi penerangan, maklumat dan memahamkan masyarakat berkaitan tentang satu-satu isu itu sendiri. So, melalui kempen ni agak berkesan dalam menyedarkan masyarakat dan cuba memberi kefahaman yang lebih baik kepada masyarakat keseluruhannya. So, contohnya adalah seperti kempen Save the Day yang dikelolakan, dianjurkan oleh WWF, iaitu kempennya menyelamatkan penyu dan harimau di Malaysia, memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kepupusan haiwan-haiwan tersebut. Okay, kemudian yang kedua, kempen We Hak Tapir tahun 2018 yang pernah dijalankan pada tahun 2018, iaitu kempen ini dijalankan bersempena dengan sambutan Hari Tapir Sedunia, iaitu 27 April pada setiap tahun. Okay. Kita pun ada hari jadi, okay. Haiwan pun ada hari-harinya yang tersendiri. Contohnya seperti Hari Tapir Sedunia. Okay. Baik, kemudian yang kedua, kempen ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran kepada masyarakat, iaitu tapir ni merupakan satu spesies yang kini semakin pupus, jumlahnya semakin berkurangan. Okay, kemudian menjelaskan juga tentang spesies tapir, tempat tinggal tapir ni bagaimana, habitatnya, dan juga mendidik, memberi maklumat kepada generasi-generasi muda tentang kepentingan menjaga dan juga memelihara tapir. Okay, kemudian yang ketiga, kempen mengurangkan penggunaan beg plastik dan hari tanpa beg plastik. Okay, baik, pada masa kini, kalau kamu pergi ke shopping mall, Tesco dan sebagainya, beg plastik tidak lagi dibekalkan, diberi secara percuma kepada kita. Okay. Tak kisahlah pasaraya besar, kecil dan sebagainya, semua dah mengamalkan beg plastik ni tidak akan dibekalkan secara percuma. Okay. Jika kita minta untuk menggunakan beg plastik, kita akan dikenakan caj tambahan sebanyak 20 sen. Okay. Terdapat beberapa negeri seperti Selangor, Melaka telah mempraktikkan hari tanpa beg plastik selama seminggu. So, setiap hari lah mereka mengamalkan kempen ini, tanpa penggunaan beg plastik setiap hari. Dia akan mendidik masyarakat supaya kita semua menggunakan beg yang lebih mesra alam, seperti beg biodegradasi. Beg biodegradasi ini beg yang dia punya buatan dia, okay, sumber buatan dia lebih mudah untuk diurai, untuk dihancur jika dibuang begitu saja, jika berbanding dengan beg plastik. Okay, beg plastik ni mengambil masa yang sangat lama untuk hancur. Okay, baik. Kemudian Hari Tenggiling Sedunia, itu disambut pada hari Sabtu Sabtu ketiga bulan Februari setiap tahun, sama dengan tapir tadi. Okay, tapi dia bulan Februari. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesedaran kepada manusia tentang pemeliharaan, tentang hidupan liar tersebut. Okay, kemudian menghentikan kegiatan perdagangan haram tenggiling. Okay, kemudian menurut WWF, populasi tenggiling di Asia telah merosot sebanyak 80% dalam tempoh 2007 hingga 2017. Okay, sebabkan itu, keputusan Convention tentang perdagangan antarabangsa terhadap spesies flora dan fauna liar terancam telah meluluskan pengharaman secara penuh perdagangan tenggiling. Maksudnya tenggiling ni tak boleh lagi didagangkan, dijual sesuka hati. Okey. Baik, kemudian usaha yang seterusnya melalui pusat konservasi dan juga taman-taman negara, mewujudkan pusat konservasi dan taman negara. Okey. Usaha ini dilakukan untuk melestarikan alam sekitar. Tujuan yang lain seperti penyelidikan, pendidikan, rekreasi dan ekologi. Manakala taman negara ni habitat bagi kebanyakan spesies hidupan liar di Malaysia.
Di bawah ni kita dapat lihatlah, kamu dapat lihat contoh. Kedudukan dalam peta ni. Pusat konservasi yang dilabelkan A sehingga L. Yang berwarna kuning ni. Kamu boleh rujuk sendiri. Ada banyak jenis pusat konservasi di sini. Okey. Kemudian yang bernombor yang ada di dalam peta ni, ialah taman-taman negara yang ada di seluruh Malaysia. Okey, seperti yang saya katakan tadi, pusat konservasi dan juga taman negara. Ini sambungan dia. Okey, kamu boleh lihatlah kedudukan pusat-pusat konservasi, kewujudan taman-taman negara yang telah wujud di negara kita. Okey, kemudian usaha yang seterusnya melalui penyelidikan dan juga pembangunan, R&D. Okey, tujuan penyelidikan dijalankan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat tentang pentingnya memelihara dan memelihara hidupan liar. Okey, kemudian yang kedua, mengekalkan hidupan liar dan habitatnya supaya khazanah alam menjadi lebih terpelihara. Okey, kemudian penyelidikan tentang hidupan liar. Okay, penyelidikan ini bertujuan antaranya untuk mengenal pasti habitat bagi sesuatu hidupan liar. Sebagai contoh, kajian habitat berkaitan dengan harimau Malaya oleh Perhilitan, jabatan-jabatan daripada jabatan kerajaan lah, Perhilitan ni. Kemudian mengkaji spesies hidupan liar yang wujud di Malaysia, iaitu kajian tentang spesies penyu oleh Jabatan Perikanan. Kemudian mengetahui makanan yang sesuai dengan hidupan liar. Contohnya kajian tentang makanan untuk beruang matahari. Kemudian mengenal pasti jenis penyakit yang dihadapi oleh spesies hidupan liar. Contohnya diagnosis yang dijalankan oleh Jabatan Hidupan Liar Sabah, UMS, terhadap buaya yang sakit, terutamanya di Tuaran Crocodile Farm di Sabah. Yang seterusnya menjalin kerjasama penyelidikan antara agensi kerajaan dengan universiti tempatan. Itu kerjasama antara jabatan kerajaan dan juga universiti berkaitan dengan spesies-spesies yang terancam. Kemudian kaedah pembiakan untuk mengekalkan spesies hidupan liar. Contohnya projek pembiakan dalam kurungan untuk meningkatkan populasi seladang di negeri Pahang, di Jenderak Selatan. Dan yang terakhir, mengkaji kemandirian dan sifat hidupan liar. Contohnya kajian tentang tingkah laku tapir oleh Malay Tapir Conservation Centre, MTCC, dan di Pusat Konservasi Hidupan Liar Sungai Dusun di Selangor. Kemudian yang seterusnya, EIA, iaitu penilaian impak alam sekitar. Ia adalah untuk mengenal pasti, meramal, menilai dan memberitahu maklumat tentang kesan alam sekitar. Kesan kepada alam sekitar akibat daripada satu-satu projek pembangunan yang dicadangkan. Dan ia akan memperincikan langkah untuk mengurangkan kesan terhadap alam sekitar jika projek itu tetap dijalankan. Baik. Beberapa elemen dalam EIA, objektif dia meramal, menjangka kesan projek pembangunan ke atas alam sekitar, teliti, memilih alternatif projek yang terbaik, kemudian mengenal pasti, memberi langkah kawalan, meramal impak kepada alam sekitar, kemudian mengenal pasti kos terhadap alam sekitar. Itu objektif dia. Kemudian perundangan dia mengikut kepada Seksyen 34A, kurungan 1, Akta Kualiti Alam Sekeliling. Kemudian 1974, kurungan Akta 127, pindaan 1985. Denda tidak melebihi 100,000 ataupun penjara tidak melebihi 5 tahun ataupun kedua-duanya sekali jika gagal mengikut kepada peraturan. Di Malaysia, EIA ini telah dimula kuatkuasakan pada 1 April 1998. Antara aktiviti, contoh aktiviti yang memerlukan EIA: pembalakan pertanian dengan melebihi keluasan 500 hektar, pembinaan empangan hidroelektrik melebihi keluasan 400 hektar, pembinaan resort hotel di tepi pantai melebihi 80 bilik, pembinaan infrastruktur, contohnya seperti pembinaan hospital, lebuh raya, lapangan terbang, landasan kereta api, dan juga pembukaan bandar-bandar yang
baru. Okey, kemudian pendidikan, melalui pendidikan. Okey. Kepentingan pendidikan alam sekitar. Okey, murid akan lebih mengutamakan alam sekitar dalam sesuatu tindakan. Kemudian murid dapat melibatkan diri secara aktif di lapangan. Murid akan lebih peka dan prihatin mengenai alam sekitar. Okay, kemudian murid akan mempunyai pengetahuan dan kemahiran untuk menyelesaikan isu-isu alam sekitar. Murid bermotivasi untuk memelihara dan memelihara alam sekitar, dan juga murid akan memahami pembangunan tentang konsep pembangunan lestari. Pembangunan lestari ini bermaksud pembangunan tanpa menjejaskan alam sekitar. Okay, kemudian usaha yang seterusnya iaitu mewartakan hutan simpan. Okay, hutan simpan merupakan kawasan hutan yang telah diwartakan tujuannya untuk tujuan perhutanan dan ditadbir oleh Jabatan Perhutanan bagi setiap negeri. Okay, pokok-pokok yang ada di dalam hutan ini tak boleh ditebang kerana dia telah dilindungi melalui undang-undang, iaitu Akta Perhutanan Negara 1984 kurungan Akta 313. Ini contoh dia, hutan-hutan kekal yang telah diwujudkan. Okay, hutan simpan kekal UKM Selangor, hutan simpan sungai Menjala Negeri Sembilan, dan hutan simpan Bukit Nanas di Kuala Lumpur. Okay, so itu adalah tajuk untuk hari ini. Kita akan imbas kembali antara yang kita dah lihat tadi, hidupan liar di Malaysia, kemudian kepentingan hidupan liar di Malaysia, kegiatan manusia yang mengancam kehidupan liar, dan juga usaha pemeliharaan dan pemeliharaan kepada alam sekitar. Okey. So latihan dia mudah saja. Saya rasa ini latihan yang mudah. Kamu lihat pada buku teks kamu, muka surat 95, 96. Dua muka surat sahaja. Okey. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Kamu rujuk pada penyataan ataupun soalan yang dikosongkan ni, garis-garis kosong ni. Kemudian kamu pilihkan jawapan, masukkan dalam jawapan tempat kosong ni lah. Okay, kemudian tandakan right pada pernyataan yang betul dan salah pada pernyataan yang salah. Okay, kamu baca pernyataan dia, kemudian kamu kenal pasti sama ada pernyataan itu betul ataupun pernyataan itu salah. Okay, A sehingga F. Okay, kemudian yang ketiga, nyatakan kegiatan manusia dan kesannya terhadap hidupan liar di Malaysia. Okay, lihat balik kegiatan manusia dan juga kesannya terhadap hidupan liar di Malaysia. Cuba rujuk balik apa yang kita bincangkan tadi. Okay. Kemudian soalan yang keempat, peta ini menunjukkan kepada beberapa lokasi pusat konservasi hidupan liar di Malaysia. Jawab soalan di bawah berdasarkan peta yang diberikan. Okay, kamu lihat pada peta ini. Okay, kemudian peta ini telah dilabelkan P, Q, R dan S. Okay, cuba kamu rujuk balik. Namakan pusat konservasi hidupan liar yang bertanda P, Q, R dan S. Okey, P, Q, R dan S. Kamu tulis semula. Okey. Okey, kemudian soalan yang kelima, mengapakah kerajaan menguatkuasakan undang-undang seperti Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010, Akta Perhutanan Negara 1984 dan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 pindaan 1985. Okey, kenapa? Kamu rasa kenapa? Okey. Baik, soalan-soalan ni kamu jawab di bahagian komen seperti biasa. Di bahagian komen posting yang kita buat untuk hari ini, jawab di situ sahaja. Tulis jawapannya sahaja. Tulis nombor, kemudian A, apa jawapan dia. Soalan pertama, A, B, C, E dan F. Okey. Kemudian 2, apa jawapan dia, betul atau salah. Yang ketiga, okay, nyatakan kegiatan manusia A, B, C, E. Kemudian kesan A, B, C. Kemudian nombor 4. Okay, nombor 4. P, Q, R, S. P untuk apa? Q untuk apa? R untuk apa? S untuk apa? Kemudian yang kelima. Okay, baca soalan. Kemudian type semula jawapan apa yang kamu dapat. Okay. Itu sahaja untuk hari ini. So, saya akan tunggu jawapan yang kamu jawab di bahagian komen. Saya akan lihat. Okay, so tolong jawab semuanya. Minggu lepas ramai yang tak jawab. Okay, saya akan tunggu pada komen-komen yang akan kamu jawab. Okay, kemudian kita akan bincangkan jawapannya.